Assalamualaikum. Hari ni kita nak bincang sikit jawapan latihan buku teks dan buku modul yang sepatutnya kamu hantar. So ada 2 orang je yang hantar. Tahniah kepada Atika dan seorang lagi cikgu lupa siapa nama. Ada 2 orang je yang hantar. Tahniah so kita akan tengok Atika dan Alia Natasha. Terima kasih yang dah hantar. So kita tengok jawapan. Untuk yang pertama, kamu kena buat nota sepatutnya untuk tajuk 1.2 dan juga 1.3. So kita tengok contoh nota ni macam ni lah, macam yang Atika ada buat. Nota ringkas saja. Untuk jawapan praktis formatif 1.2, nyatakan 2 contoh mikroorganisma faedah. So baguslah. Contoh dalam perubatan rotavirus. Untuk hasilkan apa sebenarnya rotavirus ni? Dia adalah untuk hasilkan vaksin. Penicillium untuk hasilkan penicillin. Pertanian, bifidobakteria dan nitrobakteria ni dua-duanya untuk bifido ni untuk pencernaan haiwan, nitrobakteria untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Dalam bidang perindustrian pula, yeast untuk buatan roti, Lactobacillus bulgaris untuk minuman kalta. Memanglah dia tak minta fungsi dia, tapi sajalah cikgu tambah kat situ. Nyatakan 2 contoh makanan yang menggunakan mikroorganisma, roti, yeast, minuman kultur, ataupun contohnya Yakult tu jenama, Lactobacillus bulgaris. Apakah koenzim? Koenzim merupakan hasil menjadi daripada sisa pertanian seperti sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Berikan 2 kegunaannya, menguraikan lemak dan gris kepada molekul lebih kecil dan meningkatkan kesuburan tanah. Semua jawapan ni sebenarnya ada dalam buku teks kamu. Raja 1 menunjukkan sejenis bakteria, namanya adalah Lactobacillus bulgarius. 3 gunaan, merawat sisa kumbahan, menghasilkan enzim yang berkompos. Tahniah Atika, memang sangat lengkap. Ni adalah nota 1.3 yang Atika dah buat. Semua orang pun buat macam ni nanti. Bila cikgu minta hantar tu, hantarlah untuk cikgu semak. Ni adalah eksperimen 1.3 yang merupakan eksperimen wajib sepatutnya kita buat pada tahun ni. Tapi kamu tak boleh nak buat kan? So cikgu dah buatkan dan cikgu hanya minta kamu buat report saja berdasarkan keputusan. Tahniah Atika dah buat. So kamu cuma lengkapkanlah maklumat-maklumat. Dan yang paling penting, maklumat dekat pemerhatian. Untuk kepekatan antibiotik kosong, tiada lingkaran jernih, maksudnya penuh dengan bakteria kat situ. Untuk 10 darjah, 10% ada lingkaran jernih yang sedikit, 20% lingkaran yang lebih besar dan 30% lingkaran jernih lebih paling besar. Tengok macam contoh Atika buat ni, sangat bagus. So adakah hipotesis diterima? Ya, semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendahlah pertumbuhan bakteria. Apakah tujuan penggunaan cepel kertas turas ni? Sebenarnya adalah sebagai radas kawalan untuk mengkaji bakteria tumbuh atau tidak pada air suling. Bagaimana kawasan jernih dapat menunjukkan tindakan penicillin. So kita boleh tengok keluasan dia menunjukkan ada atau tidak pertumbuhan bakteria kat situ. Kita rangka pemerhatian. So kita tengok berdasarkan pemerhatian, semakin bertambah kepekatan dia, semakin luas kawasan jernih kerana antibiotik dapat merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Bagus. Kat sini cikgu tak boleh bagi tipi 5 sebab kamu tak buat, tapi cikgu bagi tipi 4 atas laporan yang jelas. Tahniah Atika. Ni kaedah rawatan penyakit berjangkit, nota dia. Buat ringkas macam Atika buat ni saja, sangat bagus. So praktis formatif 1.3 ni juga jawapan ada dalam buku teks. Nyatakan 5 contoh teknik aseptik, pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan, penggunaan sinaran. Bagus. Bagaimana teknik aseptik dihubung kait dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat, sebab dia boleh mencegah seorang daripada dijangkiti oleh patogen. Berbanding setelah dijangkiti oleh patogen, lagi susah untuk kita rawat dia. Apakah yang dimaksudkan oleh pensterilan? Membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada satu objek atau persekitaran. Bagaimana dilakukan? Melalui haba, bahan kimia, sinaran, tekanan tinggi dan penapis. Mengapakah penggunaan autoklaf lebih berkesan? Kerana dia melebihi 130 darjah Celsius. So bila suhu melebihi 130 darjah Celsius, bukan semata kita bunuh mikroorganisma, tapi kita bunuh sporanya juga. Seterusnya, nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara antiseptik dan disinfektan. So antiseptik kita sapu pada permukaan kulit, disinfektan kita letak pada benda bukan hidup. Persamaan dia adalah keduanya adalah bahan kimia. Namakan 3 contoh sinaran mengayon: ultraungu, sinar X, sinar gamma. Nyatakan jenis bahan digunakan untuk merawat penyakit berjangkit: athlete's foot, antifungal, pneumonia, antibiotik dan kayap antiviral. Bagus, terbaik Atika.
Okey, seterusnya kita bincangkan jawapan daripada buku modul. Okey, kalau tak silap cikgu, muka surat 3 ni cikgu dah bincangkan dengan kalian. Okey, so kita teruskan ke muka surat 4. Muka surat 4 ni pun rasanya macam dah bincang dah dengan kalian. Okey, so boleh tengok, semak balik jawapan. Siapa yang rasa terlepas, laju sangat penerangan cikgu ni, nanti kamu minta lah pujuk Atikah suruh hantar dia punya contoh jawapan ni ya. Okey, muka surat 5. Okey, ni adalah dua perbandingan. Satu yang pengakhirannya yang sedikit. Yang kedua adalah pengakhirannya banyak koloni bakteria. Okey, so kita tengok yang bahagian yang sedikit. Inference dia, nutrien dan kelembapan air tiada sebab tu dia sikit. Okey, cahaya terang, so mikroorganisma tak boleh tumbuh. Suhunya pada suhu paling rendah ataupun paling tinggi. Okey, nilai pH dia berasid ataupun berakali. pH 1, pH 14. Okey, yang banyak kalori sebab ada nutrien. Cahayanya gelap. Suhunya ada dua pilihan 30 dan 37. Sebab apa? Pada suhu daripada 30 hingga 37 ni adalah suhu yang mikroorganisma suka untuk tumbuh. Okey, nilai pH adalah pH 7. Okey, tengok mikroorganisma yang faedah. Okey, untuk menghasilkan antibiotik adalah fungi. Untuk bidang perubatan untuk menyediakan vaksin adalah virus dan bakteria, bukan virus saja ya. Ni pun virus dan bakteria yang lemah tau, bukan yang sihat-sihat tu. Okey, yang ketiga adalah bakteria untuk menghasilkan insulin. Okey, nombor 4, merembes enzim selulosa ni adalah bakteria. Okey, yang kelima, yang hidup dalam nodul akar tumbuhan ke kacang adalah bakteria juga. Okey, yang keenam, yang menggurat organisma mati adalah bakteria dan fungi. Okey, nombor 7, dalam bidang perindustrian, tindakan ke atas kacang soya menghasilkan kicap ni adalah fungi. Dalam bidang yeast juga ada satu fungi. Nombor 9, akan menyingkirkan lemak dan tisu daripada kulit haiwan adalah bakteria. Okey, seterusnya, idea potensi kegunaan mikroorganisma Serim Bacteria lactobacillus species untuk merawat air sisa ni adalah bakteria. Okey, nombor 2, yeast tu adalah fungi. Nombor 3, menghasilkan bioplastik adalah bakteria. Nombor 4, boleh digunakan untuk mengurai dan membersihkan tumbuhan minyak adalah bakteria. Okey. Muka surat 8, teknik aseptik dalam pengawalan mikroorganisma. Pensterilan dapat memusnahkan semua mikroorganisma. Penapis mikron, menapis darah. Okey, sinaran mengayon keamatan tinggi seperti sinaran ultra ungu, sinar X dan sinar gamma. Okey, sabun menyingkirkan mikroorganisma daripada kulit. Okey, lepas tu kita mendidihkan air dalam periuk tekanan dan autoclave. So yang ni kalau terbalik pun tak apa. Okey. Next, nombor 2, pendidih air pada suhu 100 darjah Celsius dapat bunuh mikroorganisma kecuali spora. Kenapa? Sebab spora hanya mati selepas suhu 120 darjah ya. Okay, nombor 3, menghalang pertumbuhan bakteria tanpa merosakkan tisu badan. Contoh larutan povidon ataupun kita boleh kata juga larutan iodin. Okay, Next, muka surat yang ke-9. Okey, kes yang pertama ini, doktor, apakah perlu saya ambil untuk merawat pneumonia saya? Okey, anda perlu mengambil antibiotik. Ia dihasilkan oleh sejenis fungi. Okey, seterusnya. Okey, anda perlu mengambil ubat dalam masa dan jumlah tetapkan. Okey, habiskan ubat ini untuk memastikan semua patogen termusnah. Bukan bakteria saja, kita nak bagi patogen semua mati. Okey, jika tidak, patogen yang masih hidup dalam badan akan membina rintangan. Okey, rintangan antibiotik ini sangat bahaya, boleh menyebabkan kematian. Okey, sebab kita bagi ubat, dia tak mati dah mikroorganisma tu. Okey, doktor, saya merasa gatal, panas, menyengat dan lepuh-lepuh antara jari kaki. Anda dijangkiti oleh penyakit athlete's foot. Okey, penyakit ini sebabkan oleh sejenis fungi. Jangan risau, selepas sapu ubat antifungal, anda akan merasa lega. Okey, seterusnya doktor, seminggu saya mengalami sakit kepala dan sakit badan. Terdapat ruam merah berlepuh berisi bendali sekitar pinggang. Ini adalah penyakit kayap. Okey, saya akan beri ubat antiviral. Okey, so seterusnya kita tengok muka surat 10, soalan objektif. Kiraja 1 menunjukkan sejenis mikroorganisma. Bagaimana mikroorganisma ini biak? Merahan dia 2. Okey, mikroorganisma yang manakah boleh digunakan untuk menghasilkan vaksin? Virus. Apakah suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria? 37 darjah Celsius. Mikroorganisma yang manakah ialah protozoa yang bentuk macam selipar dekat B tu ya. Okey, seterusnya nombor 5. Yang manakah digunakan untuk bunuh spora bakteria? Autoclave. Sebab autoclave dia boleh lebih suhu 120 darjah. Okey, nombor 6. Cuka ditambah. Apakah faktor yang bantu buah tahan lama? Nilai pH. Sebab pH untuk cuka adalah pH yang rendah berasid. Okey, nombor 7. Mikroorganisma yang manakah dapat menjalankan fotosintesis? Okey, B tu. Okey, B tu adalah sejenis alga.
Okey, nombor 8. Mikroorganisma yang manakah menyebabkan adunan roti naik? Yeast. Okey, yeast adalah fungi. Nombor 9. Okey, sekarang kita satu gelap, satu cerah. So, apa faktornya? Mestilah cahaya. Nombor 10. Yang manakah hanya tumbuh dan membiak dalam sel hidup? Virus. Okey, nombor 11. Apakah yang dihasilkan oleh fungi? Antibiotik. Okey, tahniah 11/11 Atika. Okey, kertas 2. Tabung uji A kurang daripada 7. Asid. So, apa yang berlaku? Kurang keruh. Okey, neutral sangat keruh, banyak pertumbuhan. Okey, C lebih daripada 7, kurang keruh. Okey, next. 1B. Nyatakan pembuli ubah yang terlibat. Pembuli ubah manipulasi adalah nilai pH manipulasi yang kita ubah dia ya. Okey, yang bergerak balas adalah kekeruhan bubur nutrien. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini, pertumbuhan bakteria adalah paling pesat pada nilai pH 7 ataupun neutral. Okey, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Okey, kamu kena ingat, bila kamu buat definisi secara operasi, dia adalah situasi di mana kamu kena sebut benda yang tanya tu dulu adalah, okey, diikuti dengan kamu pilih sama ada bahan, keadaan atau proses. Dan belakang sekali adalah pemerhatian dia. Okey, so contoh dekat sini, pertumbuhan bakteria ialah proses yang menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh. Menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh tu adalah pemerhatian. So proses tu benda yang kita kena pilih sama ada nak pilih bahan, keadaan atau proses. Disebabkan ni adalah pertumbuhan bakteria, dia adalah satu proses. Okey, tu cara jawab. Okey, so yang ni Atika salah. Okey, seterusnya soalan bahagian C, kamu kena mereka bentuk satu eksperimen ya. Ini adalah soalan eksperimen. Kaji pernyataan yang berikut. Nyatakan pernyataan masalah. So, pernyataan masalah kita dalam bentuk tanda soal. Apakah kesan suhu terhadap pertumbuhan Bacillus species? Okey, sebab dia ada bagi Bacillus subtilis bakteria. So, kita boleh terus sebut nama bakteria tu. Ataupun kamu boleh kata apakah kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria pun boleh. Okey. Cadangkan satu hipotesis untuk mengkaji pernyataan di atas. Suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Okey, so berdasarkan pernyataan diberi, reka bentuk eksperimen. So, tujuan untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, mengenal pasti pemberi ubah dimanipulasi adalah suhu, bergerak balas pertumbuhan bakteria ataupun kita boleh kata kat sini kekeruhan bubur nutrien. Okey, dimalahkan adalah jenis bakteria ataupun kita boleh kata isi padu bubur nutrien. Okey, so langkah-langkah dia masukkan bubur nutrien. Kamu kena lukis untuk memudahkan pemeriksa faham eksperimen kamu. Okey. Masukkan bubur nutrien steril dalam kotak bakteria dalam 3 tabung uji. Sumbat setiap tabung uji dengan kapal steril. Simpan tabung uji masing-masing pada suhu 5 darjah. 35 dan 70. Mesti ada 3 suhu beza. Satu rendah, satu sederhana dan satu tinggi. Biarkan ketiga-tiga tabung uji sama 2 hari. Kalau tak ada tempoh ni salah Perhatikan pertumbuhan bakteria dan setiap tabung uji. Okey, so penjadualan data. So disebabkan ni adalah satu perancangan. So kalau kamu tak tulis jawapan dekat bawah tu tiada pun tak apa. Yang penting dia nak kamu punya jadual tu, suhu dengan pertumbuhan bakteria, suhu tu isi 5, 35, 70. Okey, tahniah, selesai semua tugasan Atika. Okey, so pada hari ini kita akan masuk tajuk baru dalam bab 2. So siapa yang belum siapkan latihan dan nota, okey, kamu boleh tengok balik Atika punya latihan dan nota ni. Okey, yang mana yang dah tengok, okey, tolong tanda jawapan masing-masing menggunakan pen merah. Kamu jawab dulu, lepas tu tanda dengan pen merah. Okey, buat terus pembetulan jika salah. Okey, semoga penerangan cikgu ni membantu kamu. Bye.